Ah. Ya. Ulama berbeza pendapat tentang hukum kulit haiwan yang buas ni. Kulit harimau. Kadang-kadang kita pakai seluar kulit harimau kan. Orang pun tengok, oh, asyik kulit harimau kan. Ataupun beg tangan kulit buaya kan. Boleh pakai tak boleh? Ada. Ya. Ulama berbeza pendapat tentang hukum kulit haiwan yang buas ni. Kulit harimau. Kadang-kadang kita pakai seluar kulit harimau kan. Orang pun tengok, oh, asyik kulit harimau kan. Ataupun beg tangan kulit buaya kan. Boleh pakai tak boleh? Ada dalam hadis Muslim, Nabi tak bagi kita duduk ala juludis siba'. Nabi tak bagi kita duduk di atas kulit haiwan yang pemangsa. Nabi tak bagi. So kalau ada kulit apa? Kulit harimau kan. Harimau ni pemangsa, buaya. So Nabi tak bagi duduk. Bila tak bagi duduk, maksudnya Nabi tak bagi ambil manfaat atas kulit tu. Maka ulama beza pendapat. Hadis tu sahih. Hadis tu sahih larangan tu. Cuma ulama beza pendapat cara nak faham hadis. Macam mana cara nak faham hadis? Nabi larang, betul Nabi larang. Tapi sebab apa Nabi larang? Ulama beza. Ada yang kata tak, memang tak boleh langsung. Nabi tak bagi. Maka tak boleh pakai beg tangan yang kulit-kulit ni. Tak boleh lah. Kalau ikut sebahagian. Tapi ada sebahagian ulama dia kata Nabi tak bagi tu bukan sebab Nabi bukan sebab benda tu tak boleh pakai. Nabi tak bagi tu sebab zaman dulu ni siapa yang duduk atas kulit-kulit binatang pemangsa ni adalah gambaran kepada sifat takabur. Sebab zaman dulu orang yang duduk atas kulit binatang buah ni orang yang sombong, orang yang takabur, raja-raja zaman dulu lah, zaman kafir dulu ni. Maka Nabi tak bagi. Jadi hukumnya makruh lah. Tapi bila mana unsur kesombongan tu dah tak ada, maka boleh pakai. Maka saya ambil pandangan ni lah. Sebenarnya boleh bila mana tidak ada unsur kesombongan. Boleh lah? Boleh lah pakai. Tapi kena pastikan bersih lah. Sebab Sarawak kan, bulan lepas dia kata buaya bukan lagi binatang yang dipelihara, yang dikawal. So boleh untuk ambil kulit dia. Terutama untuk peniaga-peniaga yang nak ambil kulit untuk buat beg ke apa ke. Dulu buaya tak boleh. Sekarang ni dah banyak sangat buaya kat Sarawak tu. Dia kata boleh. Pergilah cari buaya. Itu kalau mazhab yang kata buaya tak boleh makan daging lah, sebab dia pemangsa. Tapi kalau Maliki dia kata halal daging buaya ni. So kulit dia boleh pakai lah. Tapi kita ambil pandangan Syafi'i yang tepat, buaya ni daging dia haram dimakan. Kan? Sebab tu ada kawan saya tu, dia kawan dengan geng-geng Morocco. Dia kata dalam banyak-banyak daging apa yang paling sedap? Daging buaya, dia kata. Paling lemak sekali. Wah, kita pun melugai kan. Tapi nak kata ada mazhab yang bagi. Tapi kita tak setuju lah, haram. Tapi kulit dia boleh pakai. Setelah dicuci. Baik. Hukum biarkan orang kafir menjual babi. Ni tuan-tuan, keluarkan lesen. PBT ke keluar lesen? PBT keluar lesen. Pernah orang kata, hampa ni apa ni? Islam ke tak ni? Pernah tak rasa berdosa sebelum ni? Saya saja tak letak nota. Alah, letak pula. Sepakat ulama' ia dibenarkan. Kita dibenarkan untuk keluarkan lesen untuk orang kafir berniaga babi di satu tempat yang terkawal. Maksud tempat tu terkawal, tempat tu tertutup. Dan bagi tahu siap-siap, ni tempat babi. Asing daripada tempat yang biasa. So macam pasar raya sekarang pergi Tesco ke apa, dia ada satu tempat non halal punya tempat. Khas, tertutup. Sepakat para ulama, boleh. Berdasarkan kaedah amruna bitarkihim wa ma yadinun. Agama kita membenarkan orang yang bukan Islam mengamalkan apa yang halal dalam agama mereka.
So kalau agama mereka menghalalkan mereka makan babi, kita bagi. Bukan kerana kita redha dengan perbuatan tu, tapi menunjukkan kita tidak memaksa orang lain untuk beragama seperti mana yang kita percaya. Dah dia tak percaya dengan agama kita, takkan kita nak paksa dia? Clear? So selama ni rasa berdosa tu tak apalah, tak berdosa pun. Kata Ustaz, saya ni kerja bab-bab ni Ustaz, saya rasa berdosa kan. Minta tukar departmen, tak boleh. Sebab apa? Orang pun tak nak masuk departmen tu. Departmen meluluskan lesen babi kan? Tak apa, boleh sebenarnya, tak salah. Jangan anggap dosa lah benda tu. Kerana kita setakat ni saya tengok, Alhamdulillah, memang pasar-pasar babi ni dekat Malaysia memang dikawal. Dan diasingkan daripada tempat biasa. Betul kan? Setakat ni saya tahulah. PBT buat macam tu kan? Diasingkan daripada tempat biasa. Maksudnya, fuqaha sebut, dia kata jangan dizahirkan. Maksud jangan dizahirkan tu kita buat satu tempat yang khusus untuk dia orang. Supaya bila orang Islam masuk, dia tak nampak tempat tu. Hanya orang yang betul-betul mencari daging tu saja. Boleh, tidak menjadi masalah. Okey?